Tuan-tuan hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ni dapat sekali lagi kita bersama dalam pengajian kitab Syama'il Muhammadiyah. Kita dah sampai kepada bab yang ke-19, yang ni bab ma jaa fi misyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun bab pada membicarakan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan. Kita sampai kepada hadis yang ke-119. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhi wa ma ra'aitu ahadan asra'a fi mishyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ka'annama al-ardu tutwa lahu inna lanujhidu anfusana wa innahu la ghairu muktarif. Aku tidak pernah melihat, hadis ini riwayat Tirmizi. Kata Abu Hurairah, aku tidak pernah melihat perkara lain yang lebih indah daripada Rasulullah. Aku tak pernah tengok benda-benda lain yang lebih cantik daripada Rasulullah, lebih indah daripada Rasulullah, melainkan Rasulullah sendiri. Benda apa pun, kalau kita kata pemandangan waktu pagi itu cantik, pemandangan di tepi pantai itu indah, pemandangan di Gunung Ganang cantik, dia kata tak ada yang lebih cantik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni indah, sebab tu digunakan ahsan, tak digunakan cantik, guna kataan indah. Sebab kalau cantik ni dia satu masa akan hilang. Cantik hilang. Ratu cantik habis kuat setahun ataupun kadang-kadang tak ada setahun. Hari itu isu orang tak sembang dah ratu cantik tu, hilang lah. Benda cantik ni dia saja, tapi kalau benda yang indah ni dia bertahan lama, bertahan lama. Cantik saja. Rupa orang cantik nak lama mana? Dan dia main kedon tu biar. Rupa hidung cantik terletak, jadi main tua kedot, sebab tu tak tetap ke mana dah. Bulu mata ke apa, waktu tak jemu dan jemu dia tak cantik lah. Kereta orang sebut cantik, rambut kereta tu pattern dia cantik, potongan dia, dan dapat ke kita seminggu tak cantik lah tu. Tengok kereta lain pula cantik, rangai manusia lagi tak boleh ke dia, oh cantik lah, dan boleh ke dia dia hilang cantik. Sebab cantik ni sat, tapi kalau indah suatu benda tu sangat lama lah. Matahari seolah-olah beredar pada wajah Nabi, seolah-olah cekah muka Nabi ni, seolah-olah bukanlah ada ketir matahari tu, tapi nak cerita kata wajah Nabi ni cerah. Dia tak abang kata putih, dia abang kata cerah. Ada putih tapi tak cerah dah. Muka putih tapi kita tengok tak menangkap. Ada orang muka tak putih mana, hitam manis tapi syok tengok. Oh tak apa, hitam manis pandang tak jemu. Walaupun dia tak putih tapi seronok tengok muka dia. Ni yang kata apa ni, seolah-olah tu cerah. Orang muka cerah. Orang yang rajin berwuduk, kalau muka tu malas berwuduk, Jumaat sekali dia wuduk, walaupun hang putih tapi tak ada kecerahan wajah dia. Tapi kalau dia hitam manis ke apa, tapi kalau dia rajin berwuduk, insya-Allah. Sebab tu kalau kita boleh beza antara India Muslim dengan India yang bukan Muslim, Hindu dan Islam yang kita panggil mamak kan, orang India. Sebab tengok, kalau dia India Muslim, dia hitam, tapi lain kecerahan tu ada pada wajah dia. Kalau yang Hindu ni tak ada, dia tak pernah berwuduk, tak pernah meletakkan air wuduk di muka dia. Mana nak main cerah tu? Sedangkan Rasulullah yang kata cerah ni setiap masa berwuduk. Itu beza. Tuan-tuan nak kecerahan wajah ni kena anytime, setiap masa.
Habis aja pergi ambil wudu, habis aja pergi ambil wudu. Itu baru dia ada kecerahannya. Aku juga tidak pernah melihat orang lain yang berjalan lebih cepat daripada Rasulullah. Aku tak pernah tengok orang yang berjalan lebih cepat. Rasulullah bukan kelang kabut tapi cepat jalan. Ada orang kelang kabut jalan, ni dah cepat. Bumi ini seolah-olah dilipat, maknanya cepat. Macam Nabi di sini lipat mai ke sini, cepat. Dah, bukan seolah-olah macam tu. Kami hidup jalan dengan Nabi, tak larat ligan dia. Nabi cepat, Nabi cepat. Nabi bukan lari, Nabi berjalan. Seolah-olah macam dengan bumi itu dilipat, cepat dia Nabi jalan. Kami selalu berusaha dengan sedaya upaya melakukan hal yang sama, dan beliau tidak pun perlu bersusah payah untuk itu. Nabi berjalan relax tapi cepat. Nak cerita apa? Itulah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni Nabi Allah Ta'ala mempermudahkan gerakan Rasulullah maksudnya. Dan nak cerita di sini, Nabi tak berjalan lenggang-lenggok macam orang perempuan. Orang lelaki kena berjalan cepat. Ni orang lelaki berjalan, mata tengok rata dah. Kalau cepat ada nak tengok rata, ni dan tengok terai rumah orang jahit benang warna apa. Bukan terai warna apa, benang jahit terai pun dia tahu. Kalau warna terai biasa lah, ni benang jahit terai dia tahu warna apa. Dia tahu rumah pun tu terai warna hijau, dia pula benang dia guna warna hitam pun dia tahu. Dia tak match langsung ya. Sampai dia tahu maknanya Tuhan tak suruh dia tahu. Nabi berjalan cepat segera. Kalau dalam hadis lain, Nabi berjalan seolah-olah ada asli. Jadi tengok yang kedua ada. Hadis yang kedua, kana iza masya taqalla'a ka'annaman yanhattu min sababin. Apabila berjalan, Nabi akan mengangkat dan melangkahkan kakinya dengan kuat, seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Nabi berjalan atok langkah tu kemai. Tak macam orang sakit pinggang, sakit lutut, jadi gaut, tak ada. Nabi tak ada penyakit jenis tu. Kemah dia letak kaki dia. Macam turun di lereng yang curam. Rasulullah ni maknanya kena bekti tu kena kuat. Kuda-kuda kena kuat ya. Ali bin Abi Talib bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Apabila Rasulullah berjalan, dada beliau akan condong ke hadapan, seolah-olah sedang turun di lereng yang curam. Nabi tak langut ketika berjalan. Itu nak cerita lah. Nabi tak pandang kiri kanan, Nabi depan aja, macam 45 darjah pandangan tu. Tengok depan, jalan cepat, segera. Dia tak melentir. Tak melentir. Tak melentir. Orang melentir tak tahu. Kau tahu nak orang boleh lah. Melentir dia apa? Melentir. Melentir ni dia berhenti rata, mata tengok rata tu melentir. Berhenti lain, melentir ni dia berhenti tapi tak ada tujuan. Macam kata kita pinat nak beli 5 benda pasal malam ya, nak beli 5 benda, nak beli bawang, nak beli ikan. Jadi kena berhenti 5 tempat. Hak tu berhenti dengan tujuan. Orang tak panggil melentir. Melentir ni tempat orang dia jual gelang-gelang, berhenti bukan nak beli pun saja, syok tengok. Sekali lagi orang jual baju berhenti, itu melentir. Wih, nak jam melentir kan, jam tambah. Melentir tu bahasa Kedah lama. Sajalah anak ni seronok pergi bahasa Kedah lama. Hidup kali. Melentir tu berhenti tanpa tujuan. Mata pun macam tu juga. Jangan pandang tanpa tujuan. Mata kita jangan duduk melentir tempat-tempat tanpa tujuan. Nak tengok tu ada pasal. Pasal apa langut? No traffic light. Kena langut dia. Kalau tak langut sakit tak nampak lampu tu, naik hijau ke merah ke apa-apa. Jangan melentir pandangan mata kita. Dada condong ke depan. Maksud apa? Maksudnya sungguh-sungguh ketika Nabi berjalan. Dan Nabi tidak berlengang-lenggok macam orang perempuan. Orang perempuan pula tak boleh kelang kabut jalan. Orang perempuan dia kena atok pelan-pelan, elok-elok. Tapi janganlah sampai pelan macam Mak Andin tak jalan di mana tu. Dia orang tinggal lelaki tinggal di mana tu meter tak mau juga tu. Kan? Maknanya orang perempuan ni dia tak boleh set agresif macam tu. Tu fitrah orang perempuan.
Orang lelaki kena agas pokok, perempuan duduk buah pokok ya. Ni orang perempuan pula agas tolong bagi buah kat lelaki dia. Lelaki cak apa? Tak apa, abang duduk. Dia cek agas tu dia. Bukan dia, bukan fitrah dia macam tu. Ada itu? Ada. Ada cerita ni mesti ada. Bukan kata tak ada semua, ada. Dia agas pokok berbelah, lelaki dia tunggu di bawah. Lelaki dia pula tepuk kau macam. Kata tepuk. Ni saya ada ni, kan kata saja ni. Anas bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuksiru qina'a ka'anna thawbahu thawbu zayyatin. Bab 20 ni kan? Rasulullah selalu memakai kain kecil penutup kepala, sehingga pakaian beliau kelihatan seperti pakaian penjual minyak. Yang lebih tepatnya ialah penyerap minyak. Lebih tepat, kain tu dia letak, bila Nabi buka, minyak rambut Nabi tu lekat di kain tersebut. Nabi letak macam tu. Bukan, dia yang lebih tepatnya bukan penjual tapi penyerap. Dia menyerap minyak. Jadi serban selesai, tapi ada kain lain yang Nabi suka letak. Nabi suka pakai rida kan, kain ubuh di atas bau. Lepas tu ada serban dia kan. Siapa kain buah tebau ni penting tu kan, kadang-kadang macam kita nak keluar dari taman tadi tak apa adalah. Kadang-kadang kita pergi mana-mana kan, nak semayang boleh guna kain tersebut. Ataupun Nabi dia menggunakan kain tersebut, dia letakkan hampar untuk orang-orang yang dia hormati. Maknanya bagi penghormatan. Kain tu duduk tebau kita, tapi bila kita hormat seseorang, dia duduk kita hampak bagi dia duduk. Itu penghormatan. Kadang-kadang untung kita bawa kain yang macam tu. Ada satu kain lain, tapi kita ni tak mau renyah. Tapi untung kita pergi masjid, kadang-kadang orang ramai boleh buat sejar. Dia dah, kalau panas boleh letak atas kepala. Kan? Kalau pergi dengan anak-anak nak lari, ikat dia. Ikat anak ikat dia, tangan pegang. Boleh? Bab yang ke-21, bab ma jaa fi jilsati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab cara Rasulullah duduk. Qailah bin Makramah melaporkan annaha ra'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid wa huwa qa'idul qurfusa. Qalat falamma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutakhassi'a fil jilsati fa ur'idtu minal farq. Qailah melihat Rasulullah di dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua paha beliau ke perut. Lalu Qailah berkata, apabila aku melihat Rasulullah duduk dengan begitu khusyuk, aku menjadi gemetar. Macam mana Rasulullah duduk? Satu ketika Rasulullah duduk, dia angkat paha dia, duduk di dada, lepas tu tangan buk. Faham kan? Duduk macam tu. Lepas tu Nabi duduk pula, kepala Nabi tu tunduk, macam ada sesuatu kebimbangan. Jadi Qailah ni dia tengok-tengok, dia kata, aku menjadi gemetar, aku menjadi risau. Siapa Nabi ni? Nabi duduk tu. Jadi nak cerita kata apa? Duduk macam tu boleh tak? Boleh duduk macam tu. Tapi ada beberapa tempat tak boleh. Kalau kita menunggu waktu solat, jangan duduk. Terutamanya kalau menunggu waktu solat Jumaat. Waktu solat Jumaat tu kita tunggu tu waktu kebah, takut terlena. Kalau terlena membatalkan wuduk, sebab duduk macam tu punggung dia tak rapat, dia terlena, batal wuduk dia. Waktu lain tak apalah, mungkin dia waktu Nabi duduk macam mana kan. Tapi kalau waktu tu takut macam kita ni, kita duduk tu angkat-angkat, betul lena baik, orang azan hormat dia pemangkit semayang tanpa hang wuduk habis dah. Dia bila angkat tu punggung dia tak rapat je kan. Jadi Nabi pernah duduk macam tu. Jadi Qailah tengok-tengok, nak cerita apa? Nak kata apa? Duduk macam ni boleh, bukan tak boleh. Macam orang tu kata Cina rugi, tak rugi Nak cerita kata Nabi pernah duduk macam tu dan boleh duduk. Dalam masjid boleh duduk macam tu. Ya, tapi hati-hati kalau waktu menunggu solat. Takut-takut kita
Terlena, bila terlena, dia tidak, papan punggung tu tidak rapat kepada lantai, maka menyebabkan wuduk kita menjadi batal. Tapi kalau tak lena tak apa. Tak lena tak apa. Ni nak cerita apa kata? Nabi ni sesiapa saja yang mula tengok dia akan rasa terpegun. Kailah ni kali pertama melihat Nabi. Jadi dia tengok Nabi tu rasa terpegun dengan cara duduk Nabi, dengan keadaan Nabi macam tu. Abdullah bin Zaid berkata, annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Aku melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid dan sebelah kaki Nabi diletakkan di atas yang sebelahnya lagi. Nabi duduk di dalam masjid tu, Nabi letak kaki tu di atas sebelah. Mana nak kata apa? Cara ni pun dibenarkan di dalam Islam. Cuma yang tak boleh Islam larang. Dengar saya apa? Yang Islam larang ni hidup macam tu, angkat lutut, lepas tu bubuh kaki satu lagi kat atas lutut tu. Pasal kita tidur, angkat lutut sebelah, lepas tu bubuh kaki, katalah angkat lutut kaki kiri, bubuh kaki kanan atas. Yang ni Islam tak bagi. Pasal apa? Pasal macam-macam. Satu, terbuka aurat. Yang kedua, lolah. Bahasa mudah kan? Wuduh lah. Wuduh lah tuan-tuan. Dalam masjid lah, betul gede lah lagi. Tulis lagi. Tapi kalau duduk masjid, baring, lepas tu tak kaki tu, tu dibenarkan. Nabi buat kan? Yang tak boleh tu, duduk, angkat sebelah kaki, mendirikan lutut sebelah kaki dan meletakkan kaki sebelah lagi di atas lutut tersebut. Itu tak dibenarkan. Tambah pula kalau pakai kain. Itu yang Nabi tak bila. Dia angkat. Tuan-tuan tu saya bayang lek-lek lah. Yang tu tak, yang dalam hadis Muslim, hadis riwayat Imam Muslim hadis tu. Yang tu yang Nabi tidak membenarkan cara duduk macam tu. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza jalasa fil masjid taba biyadaihi. Apabila Rasulullah duduk di dalam masjid, Nabi merapatkan kedua belah paha ke perut dengan tangan beliau. Macam tadilah. Ni cara apa? Cara duduk orang yang tawadhu. Cara duduk tu kan, dia angkat kaki duduk. Tu cara orang Arab Christian macam tu. Kita tengok orang Arab ni, dia pergi masjid memang duduk macam tu. Dia duduk. Tang tu dia ikut duduk macam tu. Cuma orang Melayu kita duduk macam tu, dia kata Cina ogi. Tak anak bisa dengar lah. Orang tua kan? Kalah judi. Padahal duduk macam tu duduk orang yang tawadhu. Dia duduk, angkat kaki dia rapat, paha dia macam tu. Cuma kalau waktu menantu solat nanti tu tak salah, takut-takut kita terlena. Tambah pula waktu Jumaat, waktu khatib baca khutbah tu. Sebab waktu tu paling sedap lena. Saat yang paling seronok lena adalah waktu khatib baca khutbah. Jadi itu tuan-tuan, sunat khatib ni kena bersuara lantang. Khatib ni kalau nak baca khutbah sunat bersuara lantang. Orang yang suara dia kuat, bukan suruh jerkah, tapi dia jenis antonasi suara tu kuat. Dia tak mau yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, khutbah pagi lempak kau dia. Dia kena lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia menarik orang melihat. Pasal apa? Kalau dia lembut, orang lena. Khutbah ni kena lantang. Begitu juga imam. Imam ni sunat orang yang bersuara juga. Suara lah, tak sedap selesai lah. Suara pun kena lantang. Sebab bertukarnya rukun tu kena bunyi Allahu Akbar. Ni imam pun segan semua. Allah. Imam ni bangkit 2 kali lah, makmum duduk sujud ni. Dia sunat yang bersuara lantang. Pasal apa? Kita nak memaklumkan kepada orang yang lain.
Bab yang kedua, bab yang ke-22, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersandar. Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin ala yasari. Jabir bin Samrah berkata, aku melihat Rasulullah bersandar dengan sisi kiri tubuh beliau diletakkan pada sebiji pantat. Jadi nak cerita sini, kiri boleh, kanan boleh. Sebab ada hadis yang lain tak sebut sebelah kiri atau kanan. Maknanya tuan-tuan kalau nak duduk, nak sandak kiri boleh, nak sandak kiri boleh, nak sandak kanan boleh. Kan orang Arab, tuan-tuan perasan tak cushion mereka? Yang mereka bukan jarang lah ni dah macam cushion kita dah. Dulu kan mereka cushion macam tu, lepas tu dia ada ketui letak tangan tu. Ketui letak tangan tu kan. Perasan? Perasan tak? Dia tak perasan, kau tak nak tengok. Perasan kan? Dia perasan. Tak nak tengok, tak perasan. Dia bila tengok baru perasan. Orang kan dia ada question tanya, lepas tu dia ada ketui satu kan. Beda. Dia kalau sembang dia suka tengok badan. Jadi Nabi boleh. Tuan-tuan nak tak belah kiri, nak sandak belah kiri boleh. Nak bersandak ni, nak bersandak belah kanan pun boleh. Nak cerita kata duduk bersandak tu boleh. Waktu mana boleh? Ada waktu-waktu tertentu. Ada waktu-waktu yang Nabi larang. Yang Nabi larang tu apa? Tengok hadis yang ke-128. Qala Abu Juhaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala aqulu muttaki'an. Nabi kata, Rasulullah bersabda, aku tidak makan sambil bersandar. Maknanya nak duduk waktu lain boleh bersandar. Waktu mengaji boleh bersandar, waktu mengajar boleh bersandar, waktu berzikir boleh bersandar, nak baca Quran boleh bersandar. Jadi baca kan. Sebab orang kata, baca Quran tak boleh sandar. Kalau tak boleh sandar, aku tak larat, tak baca. Sandar lah. Jadi baca. Berzikir boleh tak sandar? Pun boleh. Nak ngaji sandar boleh. Nak mengajak sandar boleh. Yang Nabi larang makan bersandar. Tapi tu Ustaz, kita tak boleh duduk atas kerusi. Duduk atas kerusi boleh, tapi jangan sandar. Tu Ustaz nak cabut belakang, siapa seorang cabut? Tak ada siapa-siapa cabut cuma jangan makan sambil sandar. Dah habis makan, sebelum makan, lepas tu kan itu ikut sukalah. Jangan makan sambil sandar. Sebab makan sambil sandar ni orang yang sombong makan sandar. Macam dengan raja-raja Rom dulu ni, raja-raja Parsi dulu ni. Tengok Nabi makan, angkat kaki kanan kan, duduk di dada macam hamba makan. Orang yang tawa tu makan. Bukan makan sambil sandar. Yang makan sandar ni orang yang sombong. Nabi tawa tu. Jadi waktu lain boleh sandar. Nak cerita hadis ni. Yang Nabi larang waktu makan. Balik pada hadis yang ke-127. Nafi' bin Al-Haris melaporkan, Rasulullah SAW bersabda, mahukah kamu mendengar aku memberitahu perihal dosa-dosa paling besar? Nabi tanya, hamba mau dah aku nak habaq dosa-dosa yang sangat besar ni. Para sahabat menjawab, apa? Bala ya Rasulullah. Sudah tentulah ya Rasulullah. Rasulullah pun berkata, pertama dosa besar ialah menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah. Al-isyraku billah wa uququl walidaini. Pertamanya menyengutukan Allah, mensyirikkan Allah, dan derhaka kepada kedua orang tua. Dosa yang paling besar Nabi kata syirik kepada Allah. Apa dia syirik? Menduakan Allah. Apa dia syirik ni? Mensyarikatkan Allah. Itu syirik kan? Bahasa Melayu syarikatlah syirik kan, mensyirikkan Allah. Maknanya apa? Di mulut kata sembah Allah, tapi di hati ada benda lain yang dia takut lebih daripada Allah. Ada? Di mulut mengucap kalimah syahadah, tapi di hati tu, di kepala tu ada sesuatu yang lebih daripada Allah. Apa dia? Jawatan dia ke, pangkat dia ke,
anak-anak dia ke, isteri dia ke. Dia lebih takut bini dia daripada takut pada Allah. Ada orang dia takut bini lebih pada takut Allah. Allah kalau suruh semayang asar 4.55, dia semayang mungkin 6.30. Bini kalau bini ajak keluar pergi pasar malam pukul 5, pukul 4.50 tunggu bini. Punya penakut dia, bini dia lebih daripada takut kepada Allah. Itu syirik kata. Dia takut bini dia lebih pada takut kepada Allah. Itu baru cerita bini. Cerita lain lagi ya. Benar-benar lain lagi lah. Jawatan dia, bos dia ke apa ke, dia lebih takut daripada takut kepada Allah. Dan derhaka kepada orang tua dia. Apa dia derhaka? Pergi terajang mak. Ya, itu pun tujuan pada derhaka lah tu. Tapi yang kata derhaka ni ialah apa? Mencalarkan hati mak bapak kita. Bagi bercalak ya, bukan remuk pun. Calak. Apa saja yang bercalak? Kata-kata kita, perbuatan kita. Apa kita kata yang boleh mencalakkan mak kita? Mencalakkan hati dia. Dia main duduk rumah kita. Main duduk rumah kita apa? Contoh apa tu? Lepas tu dia pegang-pegang cawan dia tu. Tua nak mampu dah tahu tak larat, pegang tangan, pegang cawan buat apa? Dia pun apa? Terasa. Bukan pergi tabuh dia pun. Tapi terasa hati. Bawalah dia hidup di anjung rumah. Dan itu dah kau. Mak tanya, ni lihat Jumaat ni cuti ke? Tak cuti mak Kalau cuti pun bukan dah nak balik. Banyak kerja lain nak kena buat. Orang nak suruh balik. Tak mak lah. Macam nak hati orang tu. Kalau mak pun yang hak bagus, dia tak, aku kan suruh balik. Aku tanya tu, kalau orang tak balik, aku syok. Padam lah. Mak dia lebuh macam tu. Kita kata lah, mak ni dia tak gamak. Ayah ni dia senang ya. Dah tak balik, aku ikut suka kahang. Mak ni, dia orang perempuan dia lain. Ayah ni, biar pergi, tak balik pergi. Mak kata kita carilah yang mak tu. Ayah tu biar mampu pergi. Tapi tuan-tuan, anda pernah tengok ayah ni, anak dia buih. Tapi alhamdulillah lah tuan-tuan, anak dia lah ni hafiz Quran. Bukan mahat hafiz lah. Masya Allah. Dulu budak dia nak, anak dia nakal lah. Umur masa tu 16 je lah, 16. Nakal semua. Kan? Lepas tu dia marah kat anak. Dia kata kalau hang nakal lagi, ayah nak hantar ke luar negeri. Biar ambil duduk sorang-sorang. Dia hantar ke Pakistan masa tu. Pergi dengan dia. Wah, ayah bergarang kan. Takdir Allah, nakal juga. Ayah dia ambil tiket, urus visa apa, pergi hantar dia airport tu. Tuan-tuan, dia warning bini dia. Ni, ayah dia warning. Hang hantar anak kita, hang jangan teriak dia airport. Dia warning isteri dia. Sebab teriak tak dia tak pergi. Dia warning anak dah, hang jangan teriak, tak mak hang teriak kan. Tuan-tuan, sampai di airport, anak dia masuk dalam bilik kaca tu, dia teriak. Bini dia sendiri, anak dia sendiri, dia teriak. Dengan main tu tak, jangan teriak, jangan terbalah kan. Pasal hati ni bukan boleh kontrol. Dia teriak lah. Anda tengok ya apa yang misal cabang. Teriak. Pasal hati dia kasih, tapi dia garang. Kadang-kadang perempuan ni dia teriak depan tu. Ayah ni dia tak tunjuk masuk leyak, teriak dah sana. Hit. Kan lepas tu dia keluar lah. Dan dia tu lagi teriak. Rasulullah pun berkata, menyebutkan Allah dan neraka kepada kedua orang tua. Lalu Rasulullah SAW duduk sambil bersandar dan menyambung kata-katanya. Yang ni yang dia ambil nak abang kata,
ketika duk kuliah ke apa kan Nabi menyandang memberi dan kan menyambung kata-katanya, memberi kesaksian palsu dan kata-kata dusta. Nah, dua. Satu dia bohong, yang kedua dia jadi saksi palsu. Dosa besar pun kan. Orang tangkap seorang-seorang. Tuan-tuan tak nampak pun tapi mai hadap. Saya nampak. Itu saksi palsu. Dosa besar. Ataupun aku pun dengar dia kata macam tu. Muhung tak dengar. Saksi palsu. Dosa besar. Ataupun berdusta, cakap muhung. Cakap bohong. Dia kalau lama-lama dia jadi muhung. Sekali-sekala bohong, lama-lama jadi muhung. Dia tu kaki muhung. Kira tu lah. Beliau terus mengulangi kata-katanya sehingga kami berkata dalam hati. Nabi ulang lagi, Nabi sebut banyak-banyak sampai kami duk kata lagi, mudah-mudahan Nabi berhenti lah, tak larat lah. Nabi duk habak banyak. Ya Allah, tak larat ingat banyak sangat. Jadi nak cerita apa? Tak melanggar adab, nak bersandar. Nak cerita ke dia, tak melanggar adab, nak bersandar ketika berzikir, ketika baca Quran, ketika mengajar, ketika belajar. Nak buat jangan dan lenguh, sandar lah. Kalau tak sandar, lagi bagus kalau dia kuat. Tapi kalau dia sandar pun dengan beradab. Janganlah sandar sambil angkat kaki, suara tapak kaki kata, angkat pula kaki macam mana kata tadi? Angkat kaki sebelah, buat kaki gede. Pegang ni tengalung dia. Dia nak letak sandar tak sandar, silakan. Kalau dia rasa tak larat, lebih baik dia bersandar, dia duduk dalam majlis daripada dia segan sandar, dia ke tenang. Dia faham tak? Dia tak segan nak sandar, tak baik keluar dah, baik duduk sandar daripada dia keluar. Abu Juhaifah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la akulu muttaki'an. Rasulullah berkata, aku tidak makan sambil bersandar. Aku tak makan sambil bersandar. Nabi tak sandar. Ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam muttaki'an ala wisadatin. Aku pernah melihat Rasulullah bersandar pada sebiji bantal. Memanglah cara duduk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga orang-orang Arab yang lain. Bab ma jaa fi ittaqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cara Rasulullah bersandar. Macam mana cara Rasulullah bersandar? Hadis yang ke-131, Anas bin Malik berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana syakiyan fa kharaja yatawakka'u ala al-Usamah bin Zaid wa alaihi thawbun qitri qad tawashshaha bihi fa shalla bihi. Nah, ini tak mata kita pertama. Dia di masa cakap tu. Nah, bang tu. Semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, Nabi keluar rumah dengan bersandar kepada Usamah bin Zaid. Nabi memakai kain qitri. Kain qitri ni kain lidah yang tak tu. Kain yang diselempangkan ke bahunya. Kemudian beliau solat berjamaah bersama sahabat. Hadis ini tuan-tuan, nak kita kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni antaranya ialah ketika dia sakit tu, dia keluar, dia bersandar dengan Usamah bin Zaid. Nak cerita apa tuan-tuan? Besarnya solat jamaah. Solat jamaah tu besar. Hatta walaupun kena keluar sambil bersandar. Jadi tak ada alasan lah. Allah Ustaz tak larat. Kalau ada kemudahan guna untuk solat jamaah. Anda tengok. Tapi di Malaysia ni dia tak jadi budaya. Kalau di negara-negara Arab tuan-tuan, kalau sembahyang hang subuh ke, hang zuhur ke, hang asar ke, orang penuh. Orang tua ke, orang muda ke, hang selok jin takat tengah betih ke, hang budak rokus rambut cacak ke, tapi sembahyang jemaah tak tinggal. Kita lebay di atas kepala berharap dengan jemaah tadi. Tapi budaya hak Arab tu betul, hak betul kita kata betul. Datang mereka kasar, gergang tu,
Tu tak betul lah. Tapi tang budaya tu sangat baik. Kalau kita boleh jadi budaya lah. Budak-budak main bola. Budak-budak main bola waktu maghrib. Dekat maghrib main bola. Azan tinggal. Dia sembahyang. Tak ada. Kita nak balik salin, nak mandi, tak ada. Itu yang jadi tak pimpinan rumah tu. Daripada main tepi masjid lah. Azan. Lari masuk sembahyang. Lah bukan lah. Kan lagi. Tak ada lagi apa. Cuma kotok bukan lah. Kan lagi. Kotok. So masuk. Sembahyang masuk lah. Dengan seluar tu, baju tu. Kita kalau masuk macam tu, orang tuan-tuan tengok lah. Ni apa ni? Sembahyang pakai seluar jeans dengan t-shirt. Awak je. Orang kita ni kadang-kadang dia terlalu, jenis-jenis tu terlalu lebih api dia masuk, jadi dia sembahyang jemaah lebih besar daripada dia balik tukar kain. Dia balik dengan nak tukar kain, dengan nak mandi, dia tak sembahyang jemaah. Lebih baik dia main berjemaah dengan berpakaian macam tu. Lebih baik. Dia berhenti-berhenti main bola, masuk sembahyang sekejap lagi dia balik rumah. Tapi kalau dia balik dulu macam tuan-tuan lah ni, cuba habis mengaji ni balik dulu 6.30 main mula mengaji. Tobat. Tak kata tuan-tuan lah. Kita macam tu kalau dah balik macam pergi makan kenduri lah. Hari itu ada 8 kenduri. Keluar ke 11.30 bola atok. Cuba balik rumah saya. Pergi 3 kenduri, ke 2 balik rumah dulu. Dia letak kepala 5 ringgit. Tak lihat dia. Dia pergi dulu, dia pergi makan dulu sekejap lagi. Pukul 6 baru sampai rumah. Kalau pukul 2 balik dulu, alat adat dia dulu lah. Tak jadi law. Macam tu juga. Dan hadis ini satu lagi panjang daripada Fadl bin Abbas berkata, aku masuk ke dalam bilik Rasulullah semasa Nabi sedang sakit menjelang wafat. Dekat Nabi nak wafat tu Nabi sakit. Ada kain berwarna kuning yang mengikat kepala beliau. Nabi ikat kain kuning tu bukan pasal kain tu warna kuning. Jangan nak guna tu nak. Sat lagi bila sakit nazak kena ikat kain kuning dah. Waktu tu Fadil cerita aku masuk Nabi diikat dengan kain tu warna kuning. Bukan diikat pasal warna tu, tapi kemungkinan dah warna tu ada warna kuning. Nabi ikat tu pasal apa? Kita ni bila sakit, kita picit kan. Bila picit korang sakit, jadi ikat tu salah satu faktor menyebabkan korang sakit. Tu sakit kan? Bila sakit picit tu macam mengikat lah. Ni tentang sakit kepala tu ikat. Jadi korang lah sakit dia. Bukan pasal kain tu kuning. Orang kita dia silap. Lepas ni orang sakit dia ambil kain kuning kan. Pasal kain tu warna kuning. Tak, bukan pasal warna kuning. Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Kemudian Nabi memanggil, wahai Fadl. Aku menjawab, saya di sini wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, tolong perkuatkan ikatan kain di kepalaku ini. Mai sat. Tolong tarik bagi kuat. Kan? Aku menuruti permintaan Nabi, dan kemudian Nabi duduk dan meletakkan tangan Nabi di atas bahuku. Nabi suruh ikat, Nabi ikat, Nabi letak tangan Nabi atas bahu. Lepas tu Nabi berdiri dengan Fadl sambil duduk bersandar kepada Fadl tu, bawa pergi ke masjid sampai teratu tuan-tuan. Duk nazak tu nak meninggal, pergi masjid sembahyang jamaah. Kita pergi juga lepas mati. Dah mati orang angkat sembahyang jenazah. Itu ada orang sebut, solatlah di belakang imam sebelum kamu disolatkan di depan imam. Solatlah di belakang imam. Dan mai satu masa kita duduk depan tu imam. Dan mai tu tuan-tuan tak ada apa lah. Tak ada apa lah kita ambil satu lagi. Kita habis. Bab ma jaa fi sifati akli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab yang ke-24,
Bab cara Rasulullah makan yang terakhir, bab terakhir. Ka'ab bin Malik berkata, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yal'aqu asabi'ahu thalathan. Hadis riwayat Tirmizi dan Imam Muslim. Rasulullah menjilat jari-jari beliau 3 kali sesudah makan. 3 kali Rasulullah jilat jari. Kita kalau tengok orang jilat jari lepas makan, perhang tu tak pi. Kita ni dia belagak tak ketawa hala je nak. Tengok orang jilat jari, dia tu pengotok hang tu, kotak-kotak. Dia tu tak pengotok, dia ikut sunnah. Yal'aqu asabi'ahu thalathan. Rasulullah menjilat 3 jari beliau. Jari apa Rasulullah jilat? Hadis yang lain Nabi jilat mula-mula jari tengah, lepas tu jari telunjuk, lepas tu ibu jari. Ni jari tengah ni. Siapa? Nabi, orang Arab makan roti. Roti ni dia macam ni ke? Dia macam ni. 3 lah. Ambil kurma, makan roti. Yang jenis orang Melayu ni nasi. Ni nasi ke nasi kalau 3 ni lingkup. Lah. Kita tengoklah nak ikut pun. Nabi makan dengan 3 jari. Dia lah Nabi makan apa? Nabi makan roti 3 lah. Kita makan nasi ni kena 5 lah. Ambil macam tu. Ni 3 awak sunnah tak ngaji habis. Tapi kalau dah makan 5 jari, jilat lah 5 jari. Sekejap lagi jilat 3 pula. Jilat lah 5. Faham tak? Ini Nabi kan roti lah. Jadi kita makan roti lah. Roti canai. Jarang lah roti canai kita ambil macam ni. Jarang lah. Tapi ada Pak jenis ada. Tapi jarang. Nabi pun ambil roti ni. Kan Nabi ni makan dia tenang kan. Nabi tenang. Tak gelojoh, tak belahap. Nabi pepok sehingga hancur baru Nabi telan. Kita lepas telan baru hancur dalam perut. Ya, jari tengah Nabi mula, jari telunjuk dan ibu jari. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha. Apabila selesai makan, Rasulullah menjilat ketiga jari beliau. Abu Juhaifah berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma ana fala akulu muttaki'an. Rasulullah berkata, aku tidak makan sambil bersandar macam tadi. Ka'ab bin Malik berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi asabi'ihi thalathi wa yal'aquhunna. Rasulullah makan dengan 3 jari beliau. Makan ni Nabi makan dengan 3 jari. Sesudah itu beliau menjilat ketiga-tiganya. Sebab makanan yang sesuai dengan 3 jari waktu itu ialah roti, buah kurma. Buah kita makan 3 juga kan. Kita ambil buah temikai 3. Jarang lah kita pegang satu temikai tu. Ada tu kita pegang macam ni. Jarang lah kan kita pegang temikai. Lebih kuat 2, 3 lah. Apa? Kalau kita pegang-pegang macam ni makan. Oh, tengok ya Allah. Ni nak. Ya. Jadi ambil hadis ni bersesuaian dengan makanan, jenis makanan Nabi ketika itu. Macam roti dah. Kalau kita dengan nasi 5 jari, maka jilatlah ke 5 jari kita. Anas bin Malik berkata, utiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitamrin fara'aituhu ya'kulu wa huwa muq'in minal ju'. Rasulullah pernah dihidangkan kurma. Aku melihat beliau makan sambil duduk bersandar kerana lapar. 2-3 hadis Nabi kita jumpa Nabi larang makan sambil sandar. Pasal apa ni Nabi bersandar? Pasal apa tuan-tuan tengoklah, minal ju'. Nabi waktu tu lapar sangat sampai tak, maksud dia uzur. Lapar sangat-sangat sampai nak bangkit pun taklah
Tak larat. Maknanya boleh makan bersandar kalau berlakunya keuzuran. Bukan Islami rigid sampai tidak ada kompromi. Tapi kalau waktu sehat elok, jangan duduk sandar. Nabi larang. Tapi kalau dengan sampai ada orang dia jadi gastrik kan. Orang gastrik kan. Gastrik ni kalau dia main lapak tu, dia main ketak tu, dia main peluk, yang dia kena bini dia lah terus. Anda pernah tengok dia orang gastrik ni, dia mula apa? Dia peluk kan. Dia main mula lapak, dia tangan dia ketak, dia peluk. Kalau tak suap dia waktu tu, dia tak lihat, dia tak larat dah, dia nak pegang dah. Dia ketak, orang gastrik. Jadi dia waktu tu abang tak boleh abang mengaji Syama'il, abang jangan sandar. Mampu orang tu kan, hang tengoklah ngaji ni kan. Maknanya waktu tu dia sakit, jadi dia perlu bersandar. Nabi pula sandar kalau adanya keuzuran kan. Orang sakit boleh sandar, tapi yang sebaiknya Nabi larang lah kalau kita tidak ada keuzuran untuk kita bersandar. Di sana panjang lagi, kalau kita sambung lagi pakai penam setengah menit. Baik, ada 2-3 minit cukup tuan-tuan nak apa-apa, nak tambah apa-apa. Jadi insyaAllah bab yang 25 kita sambung ke depan. Hari ini 14. Ya. Tadi kita sebut pasal tempat makan tu tidak jari. Ya. Kita sebut Nabi dia makan roti. Adakah jilat jari tu sebabkan ada makanan lebih ataupun sebab lain? Bukan sebab tu, sebab sunnah. Ada keberkatan pada makanan. Keberkatan pada makanan yang melekat di jari kita. Menjilat tu bukan pasal makanan lebih, tapi pasal keberkatannya makanan yang ada di jari-jari kita. Jari-jari kita. Betul, ada kajian sains kan yang menunjukkan bahawa di jari kanan ni ada enzim. Jadi tuan-tuan kajilah, saya baca Australia dulu itu ya. Kan katanya di tangan kanan ni ada enzim yang boleh apa? Boleh menghadam makanan. Itulah wallahu alam lah. Jadi bila kita di tangan kanan tu kita jilat dia boleh membantu menghadam makanan. Belah kiri tak ada. Tu belah kiri ni basuh benda pelik-pelik tu kita duduk jilat dia kata awam pula. Lagi menjahanamkan, bukan menghadamkan. Bukan pasal makanan lebih, tapi pasal sunnah tu berlaku kerana keberkatan pada jari-jari kita. Tu sah. Dia jari dia. Dan tak apa soalan tu. Kadang-kadang apa ke? Dia tanya. Tak apa. Tuan-tuan tanya lah. Tak ada soalan yang bodoh. Tetapi tak tanya itulah menjadikan kita bodoh. Kita kena penting kan? Soalan baik ke? Orang lain makan, kita tolong pergi jilat jari dia. Adakah berkesan enzim tu kan? Mungkin enzim tu untuk dia dan sistem usus dia. Ini soalan tu, anak tak nak cerita soalan tu mah. Ibu dia dah memang pelik-pelik soalan. Tempat lain dia tak. Atau tangan anak kita kan, tangan dia. Nah, ada lagi Ustaz yang sudah baring dalam masjid tu, ya. punya kepala kan kedudukan tu kan? Mengiring kanan badan ke masjid boleh, ataupun kepala boleh. Yang tu dia tak ada apa. Kaki tu macam orang kita semayang tu pun tak apa, tak ada masalah apa kan. Bila semayang kaki menghadap kiblat, tak ada masalah apa semayang masih duduk tu. Tapi kalau tidur nyenyaknya Nabi kanan kan macam mana, lambung ni kanan kepada cara tu, lambung kanan duduk di bawah, dada menghadap kiblat. Itu kalau nak tidur nyenyak lah. Kalau nak tidur sat ni macam kata tadi tak masalah apa.
Okay. Kalau tak ada, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.